Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mula, kita tengok adab semasa belajar secara atas talian. Okey, semua sedia, okey? Dah tutup mic semua. Okey, boleh dengar penerangan Ustazah. Okey, yang pertama, masuk awal dan bersedia dengan kelengkapan belajar seperti buku dan alat tulis. Okey, semua dah bersedia kan dengan buku dan alat tulis? Okey, ni penting untuk pastikan kita seolah-olah bersedia berada di depan guru, walaupun guru tak ada depan mata, tapi belajar di atas talian juga seolah-olah macam ada guru lah di depan kita. Okey. Kedua, buka paparan kamera. Sebab kita nak belajar, jadi seolah kita tengah bersedia untuk bersama dengan guru. Okey. Ketiga, mute mikrofon semasa guru mengajar dan buka ketika diminta oleh guru. Okey. Ustazah tak nak kawan-kawan bercakap semasa Ustazah mengajar, sebab kita nak hormat orang lain belajar. Jadi kita nak faham, kita jangan ganggu orang lain dan kita saling menghormati dengan jaga adab-adab semasa belajar. Okey, yang keempat, baca doa. Okey, siapa yang belum baca, baca doa. Sebab tadi kita dah baca doa. Dan pandang pada tapak tangan. Dan pastikan berada pada dada. Dan seterusnya, terima kasih. Okey, kita masuk tajuk. Teroka nombor. Semua dah bersedia dengan muka surat. Muka surat 4. Okey. Sebelum tu kita tengok objektif pembelajaran. Apa itu objektif pembelajaran? Iaitu perkara yang awak perlu tahu sebelum awak belajar. Sebab benda ni boleh membantu awak untuk lebih faham lah. Okey, yang pertama, menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor. Okey. Apa itu nilai tempat dan apa itu nilai digit? Nilai tempat dan nilai digit. Nilai tempat tu kita nak contoh dia 10,000, 1,000, apa lagi? 10,000, 1,000, 110. Itu nilai tempat. Tapi nilai digit pula, adalah digit, angka dia. Contoh 60,000, 6000. Nanti depan ni saya tunjuk macam mana. Sama juga dengan seterusnya 6,000, 6000. Okey, lepas tu kedua, mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Nilai tempat dan nilai digit. Nilai tempat tadi lah, tapi cerakinkan tu kita mengasingkan antaranya. Okey, kita mengasingkan. Macam mana contoh dia? Akif ada sebut tadi, mencerakinkan nilai digit tu adalah angka dia. Macam nampak tunjuk ni, 6000, 2,300, berapa? 310 ataupun 307. Okay, kita tengok contohnya lepas ni. Macam mana kaedah untuk mencerakinkan mengikut nilai tempat dan nilai digit. Okey, seterusnya kita buka muka surat sebelah muka surat 4 tadi. Okey, menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor. Okey, kita tengok muka surat 4 tu. Persatuan Bola Sepak Malaysia hari ini mengesahkan sebanyak 62,307 tiket perlawanan itu sudah pun terjual. Jadi, apakah nilai tempat dan nilai digit bagi 6 dalam nombor 62,307? Okey, cuba tengok. Nilai tempat ialah nilai bagi kedudukan digit dalam sesuatu nombor. Digit 6 di 10,000.
Digit 6 di 10,000. Okey, dia ada dua nilai tu. Nilai tempat, nilai digit. Nilai tempat adalah perkataan 60,000 dalam perkataan 2,000 eja ribu tu, R-I-B-U, ribu. Lepas tu 300 0,0 7 sa. Perlu tulis perkataan dia bagi nilai tempat tu. Tulis perkataan dia. Tapi bagi nilai digit pula, dia perlu ditulis dalam angka. Perlu ditulis dalam angka. Okey, itu perbezaan antara nilai tempat dan nilai digit. Ingat, nilai digit ialah nilai bagi digit berdasarkan kedudukannya dalam suatu nombor. Digit 6 bernilai 60,000. Jadi nilai tempat bagi 3 ialah 300. So, 100 lah nilai tempat dia. Nilai digit bagi 2 ialah 2000. Okey. Jadi perbezaan perlu fahamkan yang bawah tu. Okey, cerakingkan 62,307 mengikut nilai tempat dan nilai digit. Saya cerakin mengikut nilai tempat. Okey, cara cerakin dia 60,000, tulis dalam perkataan 60,000 2,300 0,7 sa. Okey, itu nilai tempat. Nilai digit 62,307 sama dengan 60,000. Tulis 6000 tambah 2,000, 2000 tambah 300, 300 tambah 0 tambah 7, atau 60,000 6000 tambah 200 000 300 2,300. 3 tu ada 2 kosong dan 7. Tak perlu ditulis. Tidak perlu ditulis kosong pun tak apa. Tak perlu ditulis kosong pun tak apa. Jadi tidak perlu kepada nilai kosong. Tapi untuk nilai tempat sangat perlu kepada 0,0. Kena ada lah. Maksudnya kena ada nilai tempat puluh dia walaupun cerakin. Ingat, perbezaan dia. Itu perbezaan dia. Perbezaan bagi cerakin nilai tempat dan cerakin nilai digit. Sebab cerakin nilai tempat perlu letak tempat dia. Nilai tempat dia. Dia ada nilai daripada tempat dia. Tapi kalau digit, walaupun puluh tu dia tak ada nilai, kosong. Jadi tak perlu tulis pun tak apa. Okey, itu perbezaan antara nilai digit dan nilai tempat. Okey, kita tengok yang bawah tu. Kosong boleh diabaikan apabila mencerakingkan nilai digit. Macam saya cakap tadi lah, kosong boleh ditulis ataupun tidak perlu ditulis. Maksudnya hanya nilai digit sahaja. Untuk nilai kosong ni tak perlu ditulis. Tapi untuk nilai tempat, kosong tu ditulis bersama nilai tempat dia. Kosong tu perlu ditulis dengan bersama nilai tempat dia. Nilai tempat dia. Itu perbezaan antara nilai tempat dengan nilai digit. Itu penting. Jadi kosong ni dalam nilai digit sahaja, dalam cerakin nilai digit sahaja yang boleh diabaikan. Tapi untuk nilai tempat perlu diletakkan bersama walaupun nilai di kosong. Itu yang jadi kat situ 0,7 sa. Itu jadi macam tu. Sebab untuk nilai tempat dia kena tulis nilai 0,0. Tapi untuk nilai digit tak perlu dituliskan pun tidak mengapa. Okey, tu yang perbezaan antara nilai digit dan nilai tempat yang sangat kita kena tengok. Okey, seterusnya kita tengok muka surat yang seterusnya. Okey, menceritakan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Yang macam tadi lah saya cakap.
Ceraki nilai digit tidak semestinya perlu dinyatakan mengikut susunan dari besar ke kecil, tapi lebih mudah difahami dengan disusun atau dinyatakan dari nilai paling besar ke paling kecil. Dia mudahnya dari besar ke kecil, tapi tidak semestinya. Maksudnya dia boleh ikut awak lah nak susun macam mana untuk nilai digit sahaja. Tapi untuk nilai tempat mesti disusun mengikut nilai tempatnya. Itu perbezaan juga. Dekat situ sangat penting lah. Maksud kalau awak nampak soalan yang dia nilai digit itu dia tak tersusun, tiba-tiba mula-mula ada 7 star, lepas tu tambah 30, tambah 9, tambah 80,000. Dia tak tersusun. Dia tak tersusun. Jadi untuk nilai digit tak apa, tapi berbeza dengan nilai tempat. Nilai tempat perlu disusun 80,000 nilai tempat dia. Untuk 80,000, 7,000, 900. Contoh je ni, 45 star. Contoh. Kalau tengok kat nombor 2 tu, apakah nilai yang tidak ditunjukkan? 80,000 tambah 30 tambah 9. Apa yang tak ada kat situ? Yang tak ada adalah 400. Satu je, sebab kosong tu, walaupun kosong tu nilai dia adalah nilai tempat dia adalah 1000, tapi tidak semestinya perlu diletakkan. Macam Ustazah kata tadi lah, kosong tu kalau tak ada pun tak apa, untuk ceraki nilai digit sahaja. Tapi bagi ceraki nilai tempat perlu ditulis 0,000, 80,000, 0,439 star. Macam tu. Okey, cuba tengok dekat bawah tu pula. Adakah betul 65,174 dicerakinkan dengan betul? Betul ke salah? 4 tambah 70 tambah 100 tambah 65,000. Adakah cerakin dia itu betul? Dia tertinggal 5,000. Jadi dikira salah lah, sebab dia tertinggal 5,000. Dia mesti jadi 4 sah ataupun 4 tambah 70 tambah 100 tambah 60,000 tambah 5,000. Nampak tertinggal 5,000 dekat situ. Jadi pernyataan yang diberikan tu adalah salah, sebab nilai digit dia tertinggal pada nilai digit 1000. Tak boleh dia bercantumkan antara 65,000. Tak boleh. Dia kena asingkan 60,000 dengan 5,000. Okey. Okey. Cuba tengok kat situ pula. Yang tak yang bawah. Kita buat satu nombor 5 digit. Kod rahsia Halim ada 5 digit. Dia kena okey, kita buat 5 tempat kosong. Sebab dia nak 5 digit, jadi 5 tempat kosong. Untuk satu nombor 5 tempat kosong. So dia akan ada nilai tempat 10,000, 1,000, ratus, 10 dan sah. Okey, baca dulu. Kod rahsia Halim ada 5 digit. Betul lah 5 digit. Tu kita buat 540 tu. Nilai tempat bagi digit 3 ialah 1000. Letak dekat 1000. Letak dekat 1000. 3 tu. 3 letakkan nilai tempat 1000. Lepas tu nilai digit 8 ialah 80,000. Letak dekat nilai tempat 80,000. Letak dekat 10,000. Lepas tu kita baca lagi. Digit 9 berada di antara 2 sifar. Okey, siapa tahu apa maksud dia? Digit 9 berada di antara 2 sifar. Ada orang tahu? Dua ada ke tak tu? Okey, 2 sifar. Macam mana 2 sifar tu? Duduk di antara 2 sifar. Kena faham betul-betul pernyataan ni supaya kita boleh keluarkan satu nombor. Jadi digit 9 2 sifar. 2 sifar. Okey, ingat bila di antara dia mesti berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah. Dia ada 3 kosong lagi tempat tu. Jadi apa 3 kosong? Dia bagi 80,000. Dia bagi 3,000. Ada 3 lagi tempat kosong. Jadi lepas tu dia kata 9 berada di antara 2 sifar. Jadi ingat perkataan antara 2 sifar tu berada di tengah-tengah dia. Jadi 9 tu berada di tengah-tengah.
Dia dah sebut dua sifar. Dia dah sebut dua sifar. Dua sifar tu masuk kosong lah. Dua. Ada dua kosong dekat situ. Dan 9 tu berada di antara dua kosong. So letaklah tengah-tengah. Antara situ ada kosong. Hujung dia adalah kosong. So dapatlah nombor dia 83,090. Dapatlah di antara dia. Inilah nombor yang kod rahsia Halim. Okey, itu sahaja. Okey. Ada lagi kat bawah tu awak boleh buat latihan muka surat 4 dalam buku latihan bertulis. Macam tu, macam biasalah, dan hantar pada ustazah, insya-Allah. Kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya. InsyaAllah itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.